Maksud pendidikan. Pendidikan merangkumi kedua-dua proses pengajaran dan pembelajaran kepakaran khusus serta sesuatu yang lebih halus tapi penting seperti kebijaksanaan, pertimbangan, kemahiran dan pengetahuan. Salah satu matlamat utama pendidikan adalah untuk menyamai budaya dalam generasi akan datang. Walaupun pelajar boleh mendidik diri sendiri, pendidikan selalunya dijalankan di bawah pengawasan seorang pendidik. Peristiwa pendidik ialah peristiwa yang mempunyai kesan formatif terhadap cara seseorang berfikir, merasakan atau bertindak. Ia boleh berlaku sama ada sesuatu formal atau tidak formal. Kajian kaedah pengajaran dikenali sebagai pedagogi. Konsep pendidikan dari segi agama, Al-Quran dan hadis. Dari segi agama, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengenal Allah SWT dan merealisasikan hakikat kehidupan melalui Rasulnya dalam kerangka Islam. Selain itu, Islam mendefinisikan pendidikan sebagai mengetahui Allah adalah Tuhan kepada manusia dan alam semesta, memilihnya sebagai Tuhan, mentaati segala amanatnya dan menjauhi segala larangannya. Menurut Sayyid Naqib Al-Attas, ketekunan pendidikan kepada pelajar adalah berkenaan dengan pengenalan dan pengakuan tempat sebenar segala sesuatu daripada urutan penciptaan hinggalah memberi petunjuk ke arah kebaikan. Beliau seterusnya mengatakan bahawa pendidikan dalam Islam adalah tentang menjadi manusia yang berperibadi mulia dan bukannya warga negara yang baik. Dari segi Al-Quran pula, Al-Quran adalah sumber utama bagi semua unsur kehidupan manusia, termasuk pendidikan, yang merupakan bahagian terpenting dalam pertumbuhan manusia. Kandungan Al-Quran dijadikan sebagai model untuk membentuk pendidikan dengan matlamat untuk melahirkan insan yang bertakwa dan beradab, yang beriman kepada Allah dan beramal dengan ilmunya, serta mampu memikul tanggungjawab sebagai khalifah Allah dan hamba untuk membangun diri, keluarga, masyarakat dan negara. Bahagian rohani, emosi, jasmani dan intelek pendidikan Al-Quran adalah berasaskan konsep Islam iaitu petikan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari segi hadis, secara etimologis, kata pendidikan adalah kata bentuk dari akar kata siswa diikuti dengan awalan pe dan akhiran untuk menunjukkan proses mengajar, membimbing dan memimpin dalam kaitannya dengan moralitas dan kecergasan. Pendidikan disebut dalam bahasa Inggeris ialah tarbiyah, taklim dan ta'dib dalam bahasa Arab yang dianggap berkaitan dengan erat dengan pendidikan. Al-Ta'lim adalah bentuk masdar yang berasal dari kata al-lama yang berarti ajaran yang memberikan atau menyampaikan pemahaman, keterampilan dan pengetahuan. Assalamualaikum. Untuk pembinaan negara bangsa pula, pembinaan negara merupakan matlamat utama sesebuah negara dan boleh dianggap sebagai kemuncak kejayaan sesebuah negara, kerajaan dan rakyatnya. Apabila menyentuh Malaysia, proses awal pembinaan negara lebih tertumpu kepada keperluan politik. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, usaha untuk mencapai matlamat ini dimulakan terutamanya melalui dasar ekonomi baru iaitu DEB. Selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1991 memperkenalkan wawasan 2020, barulah matlamat yang lebih jelas muncul di mana ia menekankan wawasan negara Malaysia yang kuat mula mendapat tarikan dari semua pihak. Salah satu saluran terpenting ialah pendidikan, kerana bidang ini merupakan wardah utama untuk membentuk perpaduan sosial dan seterusnya membentuk pembentukan negara bangsa. Seterusnya kita beralih kepada kepentingan pendidikan dalam pembangunan negara bangsa. Umum mengetahui pembentukan sebuah negara bangsa adalah prasyarat untuk kemajuan, kerana tanpa penjajaran tunggal rakyatnya dengan satu bangsa dan negara, tiada bentuk kerjasama untuk kemajuan akan terhasil. Bagi memenuhi konsep ini, konsep seperti perpaduan negara, kesetiaan kepada tanah air, kehormatan dan toleransi perlu difahami dan dihayati. Keupayaan untuk membina sesebuah negara bangsa pada bergantung kepada perkongsian nilai dan patriotisme rakyatnya. Ia menjadi lebih penting dalam era globalisasi yang bukan sahaja membolehkan aliran bebas teknologi maklumat, termasuk sistem nilai, budaya dan amalan kepercayaan pelbagai negara ansih. Seterusnya, pembinaan negara bangsa adalah satu usaha yang dilakukan secara bersama oleh semua lapisan masyarakat di negara ini.
pada tahun untuk membawa bangsa dan negara Malaysia setanding dengan negara lain dan negara maju di dunia. Justru itu juga, pendidikan dilihat sebagai asas dan landasan terbaik untuk merealisasikan impian negara bangsa yang unggul dalam bentuk tersendiri sebagaimana yang menjadi matlamat kerajaan selama ini. Pendidikan yang terdapat di Malaysia juga bukan sahaja memainkan peranan penting dalam memenuhi keperluan manusia, tetapi juga dalam mengukuhkan perpaduan kaum. Sesungguhnya, pendidikan pada hari ini telah memainkan peranan penting dalam merealisasikan hasrat negara untuk mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional dalam kalangan rakyat di negara ini. Di Malaysia, terdapat 7 pendidikan yang boleh membawa kepada kemajuan dalam pembangunan negara bangsa. Yang pertama ialah sistem persekolahan yang seragam, iaitu dasar pendemokrasian pendidikan bermula pada tahun 1962 dengan memberi penekanan kepada pendidikan percuma untuk semua pelajar. Dasar ini telah dilanjutkan dengan memasukkan peperiksaan kompetitif untuk kemasukan ke sekolah menengah pada tahun 1964 dengan menawarkan pendidikan am selama 9 tahun. Sistem pendidikan mengalami banyak perubahan termasuk bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama diperkenalkan sepenuhnya di peringkat menengah di Semenanjung Malaysia, Sabah pada tahun 1982, manakala di Sarawak pada tahun 1990. Tumpuan ini juga diberikan kepada pengguna bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Bagaimanapun, mengikut Akta Pendidikan 1961, sekolah rendah negeri dan sekolah rendah bersubsidi negeri diperkenalkan untuk memberikan jati diri kepada pelajar. Di peringkat menengah, pendidikan sains dan teknologi diberi lebih dititik beratkan untuk melahirkan tenaga kerja mahir. Sekolah berbilang peringkat ini telah menyukarkan negara untuk mencipta negara sendiri. Ini kerana semua bangsa di negara ini masih berusaha untuk mengekalkan identiti etnik masing-masing. Yang kedua pula ialah sukatan pelajaran yang sama. Apabila kita bercakap tentang sistem pendidikan yang wujud di Malaysia, kita tidak boleh bercakap dengan program pengajian yang telah digunakan di negara ini. Seperti yang disebutkan, terdapat beberapa sekolah di negara kita dan masing-masing menggunakan pelajaran yang berbeza. Bagaimanapun, selepas Malaysia mencapai kemerdekaan dan penubahan, terdapat usaha untuk menyeragamkan sukatan pelajaran. Ini dilakukan bagi memudahkan kerajaan menerapkan sikap perpaduan dalam kalangan murid sekolah dan merapatkan jurang perkauman di Malaysia. Perpecahan yang wujud dalam populasi Malaysia boleh diselesaikan dengan sukatan pelajaran yang sama. Oleh itu, laporan Mahathir menekankan bahawa sukatan pelajaran yang lebih tersusun dan konsisten perlu diperkenalkan di seluruh Malaysia. Yang seterusnya ialah yang ketiga, iaitu sistem peperiksaan yang sama. Umum mengetahui, kerajaan telah menyeragamkan mata pelajaran di sekolah dengan mewujudkan sistem peperiksaan awam yang sama, iaitu ia membolehkan pelajaran sekolah menengah mengambil peperiksaan sijil pelajaran rendah, lebih dikenali sebagai SRP, dan sijil pelajaran Malaysia SPM, dengan kandungan pengajian yang sama dan peperiksaan yang sama. Dengan cara ini, pendidikan pelajar tidak terganggu sekiranya terpaksa bertukar sekolah. Selain itu, sistem peperiksaan yang sama membenarkan pendidikan yang sama dengan kandungan yang sama yang boleh diikuti oleh semua pelajar daripada media pengajaran yang berbeza. Hal ini boleh menyumbang kepada kejayaan proses pengekalan pelajar berbilang kaum. Selain itu juga, ia dapat membantu dalam proses pembinaan negara bangsa. Sebaliknya, jika pelajar tidak mengikuti pelajaran yang berbeza, penampilan bangsa dan sosial tidak dapat diwujudkan di negara kita. Yang keempat ialah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, di mana keadaan ini selaras dengan strategi dasar pendidikan kebangsaan, yang mana bagi mencapai matlamat dasar pendidikan kebangsaan adalah untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang mampu memenuhi keperluan negara dan memajukan budaya, masyarakat, ekonomi serta politik. Oleh itu,
Di sekolah bahasa Melayu, ia merupakan alat yang mampu menyatupadukan semua kaum pada peringkat awal. Bahasa pengantar yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Malaysia dalam sistem pendidikannya. Kewujudan sekolah anak negeri di Malaysia sebelum merdeka menyukarkan penyusunan semula sistem pendidikan di negara kita. Yang kelima ialah pendidikan sejarah. Merujuk kepada konteks pembinaan negara bangsa, persoalan sejarah memainkan peranan penting dalam membentuk negara bangsa kerana sejarah menyumbang dengan sangat berkesan kepada pencapaian maklumat pembangunan. Proses membangunkan pelajar di sekolah dapat menyemai semangat patriotisme, nasionalisme dan taat setia kepada negara. Melalui tema sejarah, semangat perpaduan dan hormat menghormati dapat dibina khususnya dalam masyarakat berbilang kaum, etnik, agama serta tradisi. Atas kesedaran ini, pendidikan sejarah yang baru digubal menekankan sejarah orang Melayu dan perjuangan mereka. Disebabkan itu, pendidikan sejarah merupakan mata pelajaran wajib bagi semua rakyat Malaysia kerana tidak dapat dinafikan bahawa sejarah inilah yang menjadi tonggak untuk memantapkan kesinambungan pembinaan sesebuah negara bangsa. Pendidikan sejarah merupakan asas penting untuk membina negara Malaysia. Mempelajari sejarah bukan sekadar menimba ilmu, ia boleh menjadi panduan dan memberi pengajaran kepada sesuatu bangsa tentang apa yang berlaku. Oleh kerana sejarah banyak memberi pengajaran tentang jatuh bangunnya sesebuah bangsa dan negara, maka sejarah harus dijadikan panduan dalam membina semula kedudukan dan kekuatan bangsa dan negara. Yang keenam ialah kesepaduan co-curriculum. Co-curriculum ini memerlukan pelibatan pelajar dalam aktiviti berkumpulan. Ini memberi peluang kepada pelajar untuk bertukar-tukar idea dalam kerja berkumpulan. Oleh itu, kurikulum biasa ini dilihat sebagai asas penting untuk mendukung matlamat perpaduan dalam kalangan pelajar, berbilang kaum serta lapisan masyarakat. Melalui perpaduan ini, kita boleh mencapai matlamat untuk membina sesebuah negara bangsa di negara kita. Yang terakhir ialah peningkatan taraf universiti di Malaysia. Institusi pengajian tinggi merupakan salah satu cabang pendidikan yang juga mampu melahirkan bangsa Malaysia. Ini kerana sehingga hari ini setiap institusi tersebut merangkumi semua kaum di Malaysia, sama ada di Semenanjung maupun di Sabah, Sarawak. Oleh itu, boleh dikatakan bahawa penyertaan dalam masyarakat berbilang kaum, etnik, agama adalah lebih besar dalam pendidikan sekolah rendah dan menengah. Sistem pengajian tinggi di Malaysia sedang dalam proses membina pendidikan bertaraf dunia, mewujudkan dasar pendidikan mantap dan melahirkan graduan yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara melalui pekerjaan. Justru itu juga, pengajian tinggi di Malaysia sememangnya menjadi salah satu pemangkin kepada kewujudan jati diri Melayu melalui program akademik, program sukan, mata pelajaran wajib universiti seperti Khusus A. Cabaran dalam pendidikan. Cabaran dan rintangan yang perlu dilalui oleh kerajaan untuk mencapai integrasi dan perpaduan adalah sangat besar. Antara halangan utama untuk mewujudkan kesatuan ini adalah ciri dalaman kepelbagaian bahasa, budaya, keturunan dan kepercayaan yang mempengaruhi nilai dan sikap seseorang sukar untuk menerima perubahan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan dalam dasar pendidikan, kerana mereka percaya bahawa pengorbanan dan penerimaan mereka mesti menerima bahagian lain dari kaum dan etnik pengorbanan diri. Keadaan ini sudah pasti akan menimbulkan tentangan daripada pelbagai kaum apabila komponen kaum, bahasa, budaya dan kepercayaan semakin menebal dalam masyarakat masing-masing. Cabaran kedua ialah salah satu halangan untuk mencapai integriti dan perpaduan masyarakat ialah lokasi corak yang diubah suai, kerana dasar pecah dan perintah sistem penjajah British adalah berdasarkan kedudukan corak sumber ekonomi, pecah dan perintah. Orang Melayu menjadi petani dan tinggal di kawasan perkampungan. Orang
orang Cina bertabak di Lombok Biji Timah dan akhirnya berkembang menjadi komuniti baharu. Di ladang getah dan estet menetap orang India bekerja sebagai buruh. Perlumbaan jarak kedudukan ini menjadi halang getir dalam mencapai keharmonian kaum dan integriti pendidikan. Kerajaan mesti merangka kaedah untuk mengintegrasikan kanak-kanak pelbagai kaum ke dalam sekolah yang sama bagi memenuhi tujuan dasar pendidikan, iaitu untuk mengintegrasikan dan menyatupadukan masyarakat. Sekiranya kemerdekaan, kerajaan boleh melaksanakan penempatan untuk kanak-kanak daripada pelbagai kumpulan etnik di sekolah atau daerah, dan kerajaan boleh mengubah keadaan ekonomi dengan memperkenalkan pekerjaan pelbagai kaum. Cabaran ketiga ialah melengkapkan guru untuk menyampaikan dan melaksanakan dasar pendidikan kepada pelajar dan masyarakat sebagai ejen kerajaan. Akibatnya, mencapai perpaduan dan integrasi kaum juga merupakan satu kesukaran kepada guru. Guru mesti bersedia dan serba lengkap untuk menghadapi pelbagai situasi di dalam bilik darjah dan dalam komuniti. Guru mesti memahami misi dasar, matlamat dan objektif akhir untuk melaksanakan hasrat dasar. Jika guru kekurangan maklumat semasa dan enggan mempelajari isu semasa, proses pengajaran dan pembelajaran akan terbantu, membawa kepada pelajar mengejar satu matlamat integrasi dan perpaduan kaum. Natijahnya, apabila melaksanakan dasar baharu itu, kerajaan perlu memberi pemahaman dan latihan kepada semua guru agar segala perancangan berada di landasan yang betul. Akhir sekali, cabaran negara kita adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan agar matlamat dan wawasan dapat direalisasikan. Guru mestilah berdisiplin, komited dan bermotivasi dalam menjalankan peranan mereka dalam proses ini. Di samping cekap dan berimajinasi bagi menjadikan pengajaran di dalam bilik darjah lebih seronok berbanding pekerjaan lain, martabatkan profesi perguruan perlu dinaikkan. Terdapat banyak kebimbangan dan cabaran pendidik dalam perjalanan untuk mencapai matlamat ini. Kita beralih kepada peranan beberapa pihak dalam elemen pendidikan. Pertama sekali, peranan ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang sewajarnya, terutamanya pada masa yang sukar dan penuh pancaroba ini. Ibu bapa perlu menjadi contoh untuk anak dalam pelajaran kerana ibu bapa bertindak sebagai guru pertama anak-anak pada tahun awal dan tanggungjawab mengajar tidak berakhir apabila anak mula bersekolah. Anak akan mudah terinspirasi oleh apa yang ibu bapa mereka lakukan. Selalunya, anak-anak akan memerlukan bantuan dalam tugasan mereka seperti dalam subjek agama Islam, matematik, sains dan bahasa Melayu. Tugas ibu bapa adalah untuk menunjukkan kepada mereka betapa menarik dan bermakna kehidupan sekolah jika mereka memberikan yang terbaik. Ibu bapa perlu memberikan inspirasi kepada mereka untuk mempelajari elemen baru di dalam dan di luar sekolah dengan peringatan dan bimbingan yang mesra. Ibu bapa juga perlu memantau semua aktiviti pembelajaran di rumah dengan pendekatan mesra. Mereka mesti membantu anak-anak mereka dalam membuat keputusan sensitif berhubung dengan aktiviti pendidikan dan menawarkan bimbingan jika perlu. Selain pendidikan duniawi, ibu bapa juga tidak boleh sesekali mengabaikan pendidikan Al-Quran, pendidikan agama serta akidah. Asas pendidikan Islam seharusnya diberikan keutamaan. Ini termasuk menanamkan akidah serta mengajar mereka berkenaan syariat dalam agama seperti solat di samping membina akhlak peribadi berteraskan akhlak Islam. Dengan cara ini, pendidikan anak-anak akan lebih berjaya dan lebih membuahkan hasil. Seterusnya, bagi memastikan kejayaan menyeluruh dalam pendidikan, ibu bapa mesti beralih daripada kedudukan penyedia asas di rumah kepada rakan kongsi guru dan semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan. Penyertaan aktif ibu bapa dalam pendidikan anak-anak di sekolah sangat penting. Mereka mesti sentiasa berhubung dengan guru anak-anak mereka untuk bercakap tentang prestasi anak di sekolah. Selalunya, guru akan dapat memberi maklum balas bukan sahaja pada aspek akademik tetapi juga aspek emosi dan sosial. Ibu bapa akan dimaklumkan sekiranya terdapat masalah yang mungkin menghalang pembelajaran dan pencapaian pelajar. Mereka harus sedar tentang kemajuan anak mereka di sekolah. Portal grade dalam talian, kad laporan dan laporan kemajuan sekolah memberikan ibu bapa gambaran yang cukup baik tentang prestasi pelajar seperti grade, kehadiran, tingkah laku dan penilaian guru. Seterusnya adalah peranan guru. Guru adalah antara orang yang paling berpengaruh dalam masyarakat dan mempunyai kepentingan yang besar dalam masyarakat moden. Berkongsi ilmu, memberi pendidikan dan mengajar tentang kehidupan adalah tanggungjawab utama seorang guru. Secara amnya, tugas guru adalah mengajar pelajar sukatan pelajaran khusus dan menyampaikan pengetahuan tentang kurikulum tertentu. Tugas mereka adalah untuk memastikan pelajar memahami apa yang diajar kepada mereka di dalam bilik darjah atau dalam pengajaran dalam talian. Selain itu, seorang guru mesti menjadi pemimpin untuk menaikkan lebih ramai pemimpin.
sini untuk membina sekumpulan individu kreatif, bebas, bermaklumat dan inovatif yang boleh menyumbang kepada masyarakat dan membina tempat yang lebih baik untuk generasi akan datang. Ini adalah tanggungjawab yang besar dan seorang guru perlu membimbing pelajar dan mengangkat mereka sebagai pemimpin. Kepimpinan adalah sifat terpenting bagi manusia zaman moden. Guru perlu memainkan peranan penting untuk meninggalkan kesan yang mendalam kepada kehidupan pelajar dan menjadikan mereka pemimpin seterusnya. Selain itu, guru juga berperanan untuk mengubah senario kehidupan pelajar. Pembangunan masa depan sesebuah negara terletak di tangan guru yang baik, memandangkan mereka adalah pemberi pendidikan kepada pelajar untuk menjadi masa depan negara. Peranan guru amat penting kerana mereka mempunyai tanggungjawab untuk menyampaikan data dan maklumat kepada pelajar untuk menganalisis situasi dan keadaan individu dan negara. Guru boleh mengajar pelajar menganalisis perkara yang penting dan perkara yang perlu pelajar lakukan dalam hidup untuk menjadikannya lebih baik di kemudian hari. Akhir sekali, peranan kerajaan. Kerajaan harus meletakkan peraturan yang boleh menyemak untuk menghapuskan sukatan pelajaran yang lapuk kerana ia menyelewengkan ramai guru dan pelajar di sekolah. Garis besar yang salah boleh membawa kepada perancangan dan jadual yang tidak betul dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang membawa kepada penyampaian maklumat yang salah kepada pelajar. Sukatan pelajaran yang berkesan bertindak sebagai alat untuk prestasi cemerlang di sekolah kerana guru mengajar apa yang diuji. Semakan program yang kerap boleh membantu pelajar mencapai prestasi cemerlang dan matlamat yang diingini kerana mereka akan belajar di landasan yang betul dan tidak membuang masa dengan mempelajari perkara yang tidak diuji di dalam peperiksaan. Selain itu, kerajaan juga harus memastikan guru mendapat gaji yang lumayan supaya mereka bermotivasi dalam pemberian perkhidmatan mereka. Pendapatan yang tidak setimpal dengan lelah menyebabkan guru hilang semangat dalam kerja mereka, malah boleh menyebabkan mereka memberikan perkhidmatan yang lebih rendah kepada pelajar yang boleh menghasilkan prestasi yang lemah. Tindakan kerajaan memastikan guru-guru dilayan dengan baik walau apapun kos memberikan pendidikan awam berada di kedudukan atas. Guru-guru akan berusaha ke arah mencapai hasil pembelajaran yang terbaik, bukan hanya mengajar untuk mendapatkan gaji dan menghabiskan sukatan pelajaran. Kesannya, prestasi pendidikan akan bertambah baik dari hari ke hari dan bersinar sepanjang masa. Akhir sekali, kerajaan mesti menggalakkan dan menyediakan alat teknologi seperti tablet atau laptop dalam pendidikan. Pelajar mesti diajar tentang teknologi sejak awal pendidikan mereka supaya mereka selesa menggunakannya semasa mereka berkembang dalam kehidupan. Konsep sekolah bersari perlu dipropagandakan terutama di sekolah milik kerajaan dan di luar bandar. Setiap pelajar, kaya atau miskin, mesti menggunakan teknologi moden. Sudah tentu, ini memerlukan pelaburan yang besar, tetapi ia adalah harga yang kecil untuk dibayar untuk membina negara pintar. Penggunaan peranti teknologi semasa pembelajaran perlu disertakan sebagai sebahagian daripada pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana-mana saja. Kesimpulannya, pendidikan adalah tulang belakang negara kerana ia memainkan peranan penting dalam teknologi perkembangan dan menyampaikan pelbagai kemahiran, nilai dan kesedaran untuk mencapai kualiti hidup yang baik. Al-Quran dan hadis menunjukkan bahawa ilmu dan pendidikan adalah penting bagi semua umat Islam untuk menunaikan kewajipan kepada Allah dan manusia. Hari ini, negara menghadapi pelbagai isu termasuk keganasan, penyakit berjangkit, diskriminasi, pemanasan global dan kemiskinan. Pendidikan yang betul boleh menghapuskan masalah ini daripada akar dan akan membawa kepada negara yang lebih baik dengan taraf hidup yang lebih tinggi. Pendidikan mempunyai potensi besar untuk berubah dunia apabila masyarakat berpendidikan. Matlamat pendidikan tidak mampu dijayakan secara bersendirian tanpa sokongan daripada pelbagai pihak. Oleh itu, semua pihak harus memainkan peranan dalam pendidikan untuk membangunkan negara bangsa yang berjaya. Kerajaan mestilah komited dalam usaha untuk mengukuhkan sistem pendidikan negara selari dengan negara-negara maju yang lain. Ibu bapa harus menyediakan pendidikan dengan sebaik mungkin untuk anak-anak mereka sebagai pelaburan yang akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat di masa hadapan.